أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة أن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له كذلك فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تحش ولم تباله ثم دخل عمر فلم تحش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. Tuan-tuan, hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring fi baiti, di dalam rumah aku, kashifan an fakhidhi, dalam keadaan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka, tidak tertutup. Tentang kashifan an fakhidhi, tentang kashifan an fakhidhi, ulama berbeza pendapat tentang aurat satu orang lelaki dengan lelaki yang lain, yang ajnabi. Tapi general rule di kalangan kita ialah sama ada dia lelaki ajnabi ataupun adik-beradik kita, terutamanya dalam mazhab kita, ialah antara lutut dan juga pusat. Betul tak? Khilaf sama ada lutut termasuk di dalam aurat ataupun di atas lutut baru bermulanya had aurat. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab kita ialah lutut juga adalah aurat. Sebab apa dia kata? Takut-takut kalau kita tak tutup lutut tersebut akan menyebabkan terbuka lagi aurat kita. Kalau kita mula atas lutut, takut dalam keadaan yang kita tak perasan, tak sedar ataupun menjadi kebiasaan, menyebabkan ternaik lagi seluar kita ataupun kain kita tu, menyebabkan kawasan aurat terbuka. Jadi ulama kata ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang mana perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu juga akan menjadi wajib. Ini kaedah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, lelaki sama lelaki, adik-beradik ataupun tidak, adalah lutut sampai ke pusat. Even perbahasan pusat ni nak bermula daripada mana, bawah pusat ataupun atas pusat, tutup pusat, maka masyhur dalam mazhab kita juga pusat ditutup. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha tak kisahlah, sebab mereka adalah suami dan juga isteri. Cuma perbahasan di kalangan para ulama apabila Abu Bakar dengan Umar, memang laki sama lelaki, memang kaum keluarga, tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutup paha baginda yang mulia pada pandangan Umar dan juga pada pandangan Abu Bakar? Jadi benda ni, hadis ini menjadi muskil bagi mazhab kita. Betul tak? Menjadi muskil bagi mazhab kita. Sebab apa? Muktamad mazhab kita, pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita, lutut itu termasuk dalam aurat, apatah lagi paha, fakhid. Betul tak? Jadi tuan-tuan, pelbagai jawapan telah diberi oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah-syarah hadis Fathul Bari, syarah Muslim dan seumpamanya. Jadi mereka akan bagi jawapan di situ. Cuma jawapan tu masih lagi boleh diperdebatkan. Nasihat saya pada hari ini, kita tak perlu nak kemukakan hadis-hadis macam ini. Supaya apa tuan-tuan? Supaya menjadi dalil bagi orang boleh pakai seluar pendek, main bola, jalan pergi ke sana ke sini. Saya jumpa satu orang kawan saya, orang Kanada. Saya selalu sebut, bahkan saya pernah tulis pasal dia dalam Facebook saya dulu, revert Muslim. Dia belajar di Mesir 8 tahun. Sebelum tu dia pergi ke Mazahir Ulum di India, tapi kerana ada masalah sikit, dia tinggalkan India, dia pergi ke Mesir. Dia tak masuk Azhar pun, dia belajar di masjid-masjid dengan syekh-syekh 8 tahun. Kemudian dia pergi ke South Africa, dia belajar Daratul Hadis, talaqi hadis 2 tahun, kemudian buat pengkhususan hadis 2 tahun. Dia pakar dalam mazhab Maliki, fiqh dan juga usul fiqh. Jadi bila saya ada sebarang kemuskilan tentang mazhab Imam Malik rahmatullah alaih, tentang aurat ni kita pernah dengar kan, orang kata mazhab Imam Malik hanya sawatan, iaitu kemaluan depan dan juga belakang sahaja yang merupakan aurat. Betul ke tak? Saya tanya dia. Jadi dia kata dalam mazhab Imam Malik rahmatullah alaih,
memang ada qaul berdasarkan hadis yang seumpama dengan ini, yang mana Nabi SAW tidak tutup baginda punya paha tu. Tak, memang ada qaul, cuma qaul tersebut digunakan untuk siapa tuan-tuan? Digunakan untuk kaum keluarga dan digunakan untuk orang yang betul-betul rapat sangat antara satu sama lain, bukan untuk bukan digunakan untuk semua orang. Maksudnya pergi pasar pakai seluar pendek, tak, kemudian pergi main bola pakai seluar pendek. Sebab apa? Benda ini merupakan perkara yang mana menyebabkan maruah itu tergadai, maruah itu tercemar, bukan muruah, bukan akhlak orang-orang yang baik. Jadi let's say lah, kalau kita duduk asrama, contohnya kan, kita duduk di asrama 2 orang satu bilik kan, kita tak adalah pakai seluar yang terlalu pendek sampai dekat dengan kemaluan kita tu. Maksudnya atas sikit pada lutut ataupun atas sikit lagi daripada lutut. Benda tu berdasarkan mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih, benda itu acceptable, boleh diterima. Tapi bagi ahlul muru'ah, orang yang mana ada maruah diri dia, dah, untuk tidak berbaju walaupun dah tutup daripada pusat sampai ke lutut, itu pun dia rasa malu. Tak kira lah dia tough ke, ada six pack ke, ada one pack ke, dia ahlul muru'ah ni dia macam tu. Bahkan kami di madrasah pun selalu ditegur oleh ustaz-ustaz yang mana kata pakai towel pergi ke tandas. Pakai baju tapi pakai towel. Tak, dia kata bihaya, bisyaram. Dia kata kamu ni tak ada sifat malu ke? Cuba kamu bayang, tak, kalau saya masuk asrama nak cek budak-budak, saya terpaksa tundukkan pandangan. Kalaulah kamu punya towel tu terlondeh dan seumpamanya, iyadzan billah, apa akan berlaku? Bahkan sebahagian ulama kalau duduk dalam ustaz-ustaz kami main, memang dia pakai kurta macam saya pakai tadi. Mainlah kriket ke, bola sepak ke, memang dia tak akan tukar pakaian dia. Itu pakaian dia. Kopiah dia tidak akan tanggal. Ini ialah pakaian para ulama, sunnah para ulama, dia kata. Jadi tuan-tuan boleh ukur diri masing-masing lah. Sebab even sifat malu itu pun berbeza antara orang dengan orang. Kadang-kadang benda itu boleh dari sudut syarak, tetapi adakah benda itu yang perlu kita war-warkan dan sebar-sebarkan kepada masyarakat? Kalau tuan-tuan baca hadis ni, hadis ni sahih ni, ada dalam Bukhari, ada dalam Adabul Mufrad, apa akan berlaku tuan-tuan? Semua petang ni beriadah pakai seluar pendek. Sudah geng-geng sunnah ni. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok apa yang kita buat, apa yang perlu kita cakapkan, apa prioritinya. Faham tak? Jadi tuan-tuan faham sekarang dalam mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih, muktamad di kalangan mereka ialah kasyifan an fakhidhi. Benda ini terpakai juga tetapi untuk orang yang mana agak rapat antara satu sama lain dalam situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Yang selalu saya bagi tahu, contohnya dalam asrama boarding, tak, kita ada 200 orang, 300 orang pelajar, tak, mungkin boleh longgarkan sikit orang kata etika aurat, ataupun dalam bilik kita dorm 4 orang 2 orang tu longgar sikit, itu boleh diterima berdasarkan pendapat mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih.